iblis. Kita nak counter attack pada syaitan yang telah merosakkan kita. Caranya adalah dengan memperbanyakkan, betul-betul hayati, betul-betul mengamalkan, menterjemahkan dalam hidup kita, iaitu ada apa dia? La ilaha illallah. Okey ustaz, takkan dengan la ilaha illallah kita sebut la ilaha illallah sahaja syaitan dah binasa? Takkan dengan beristighfar syaitan telah binasa? Takkan dengan sekadar kita ucap? Ya. Siapa yang kata? Nabi yang kata. Baik. Sebab apa kita terjerumus pada dosa? Sebab kita lalai. Di mana permulaan lalai itu? Pada hati. Bagaimana kita nak tahu terjemahan bagi hati kita? Kerana lidah kita. Dia bersangkut paut. Tetapi bila kita mulakan menggetarkan lidah kita dengan kalimah la ilaha illallah dengan istighfar, dia akan meresap ke dalam hati kita. Apa yang kita cakap, dia akan masuk dalam hati. Dia akan masuk dalam hati. Sama ada kita banyak menyebut perkara dunia, bercerita tentang dunia akan masuk dalam hati. Kan? Kita cerita, contoh misalnya, ya aku nak belilah kereta tu, ya aku nak belilah kereta tu, kereta tu power lah, kereta tu cantik lah, kereta tu dahsyat lah. Bila kita sebut pasal kereta, lama-lama cinta pada kereta masuk dalam hati. Okey. Bila hati kita dah mula cinta pada kereta, kita akan mencari bagaimana aku nak dapatkan kereta ni. Mula lahir pula tindakan. Begitu juga tuan-puan. Dan akhirnya kita dapat beli kereta, kita dapat beli rumah. Itu kalau dunia. Nak dapat dunia ni bukan susah. Kita sebut je. Banyak kali sebut, dia akan masuk dalam minda, masuk dalam hati, kita akan dapat dunia. Begitu juga dengan nilaian akhirat ataupun berkaitan dengan akhirat ni tuan-puan yang dirahmati Allah. Aku nak syurga. Hebatnya keindahan syurga. Kita cerita tentang abadinya syurga. Ya, seronoknya masuk syurga abadan abada, selama-lamanya. Indahnya syurga dengan perhiasan-perhiasan yang luar biasa. Oh, hebatnya orang yang masuk dalam syurga. Hebatnya. Itu kalau kita nak masuk syurga, kena cerita pasal syurga dan berusaha untuk dapatkannya. Supaya minda kita ini fikiran kita adalah syurga, hati kita rindukan syurga, kampung akhirat kita. Begitu juga apabila seseorang itu memperbanyakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimah itu akan meresap dalam hatinya, akan meresap pada minda dia. Maka ketika hati seseorang itu membesarkan Allah, pemikiran dia memikirkan tentang Allah, maka syaitan tidak mampu menguasainya lagi. Sebab itu syaitan kata, aku binasa disebabkan satu orang yang selalu menyebut kalimah la ilaha illallah. Kerana apa? Kalimah itu akan menguasai hatinya dan pemikiran dia. Subhanallah. 100 kali, masih lalai lagi. Tambah lagi 100, jadi 200. Kalimah la ilaha illallah lagi, hari-hari. Lama-lama, hati kita akan bersih dengan kalimah la ilaha illallah. Minda kita akan bersih. Kerana apa? Kalimah la ilaha illallah itu sentiasa di minda kita. Subhanallah. Nampak? Tuan-tuan dirahmati. Begitu juga dengan istighfar. Syaitan dah berusaha dah menjerumuskan kita di dalam lembah maksiat. Masuk, terjerumus, tergelincir dalam dosa. Tiba-tiba kita kembali pada Allah, kita mohon ampun pada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kita mengaku dosa kita. Maka ketika itu syaitan akan berputus asa. Bahkan syaitan akan binasa, tuan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itu, dengan kalimah la ilaha illallah dan istighfar, membinasakan syaitan. Ini bermaksud akhir syaitan ialah, syaitan ini, dia sangat suka masuk di dalam hati seseorang untuk meracuni hati tersebut. Supaya lalai memikirkan tentang akhirat. Lalai hatinya terhadap Allah. Lalai terhadap urusan agama, lalai terhadap syariat. Ini syaitan berusaha. Tetapi kerana kalimah la ilaha illallah dan istighfar yang diucapkan oleh seorang muslim, seorang beriman itu, maka menyebabkan syaitan binasa. Subhanallah. Sebab itu Nabi kata, perbanyakkanlah menyebut kalimah tersebut. Kerana kalimah itu akan meninding. Dia akan meninding kita daripada gangguan syaitan, daripada bisikan syaitan. Fawaswasalahuma syaitan, bisikan syaitan. Baik, kemudian apabila hati lalai daripada mengingati Allah,
maka syaitan akan berjaya untuk menyuntik perasaan cintakan dosa, cintakan dunia, lalai terhadap agama, lalai terhadap syariat. Nampak? Bila satu orang itu dia lalai daripada mengingati Allah, menyebut nama Allah, memikirkan tentang Allah, memikirkan tentang kebesaran Allah, hatinya lalai terhadap Allah, maka syaitan akan menyuntik. Siapa yang kata? Nabi yang kata akan menyuntik tentang indahnya dosa. Dia tak rasa sensitif pun terhadap dosa. Apa ramai hari ini tuan-puan dirahmati Allah, orang dia tak rasa sensitif terhadap dosa. Kerana apa? Syaitan dah suntik perasaan tersebut. Moga Allah ampunkan orang seperti ini tuan-puan dirahmati Allah. Allah berikan hidayah. Hari ini kita lihat ramai yang tak sensitif terhadap dosa. Dia rasa dosa itu boleh buat duit. Itu yang dia letak kat Instagram, nak promote satu produk, dia sanggup masukkan satu video suami isteri di atas katil. Itu kalau suami isteri. Kalau bukan suami isteri, perempuan lain, lelaki lain, tapi dia buat adegan seperti suami isteri, Allahu Akbar, malu. Hari ini anak-anak kita, remaja-remaja kita pun tak nampak dah benda itu satu dosa. Menganggap perkara dosa itu ringan. Oi, bahaya. Berjaya tak syaitan menyuntik perasaan tersebut? Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Berjaya tuan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itu istighfarlah. Kembalilah pada Allah, kembalilah pada agama. Dengan istighfar itu, dengan menyebut kalimah la ilaha illallah, memperbanyakkan kalimah tersebut akan menyedarkan kita daripada kelalaian tersebut. Dengan cara itulah mengeluarkan syaitan daripada menguasai diri kita. Baik. Sebab itu tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran bagaimana syaitan menguasai seseorang yang lalai itu dengan menyuntik di dalam hatinya satu perkara, iaitu mencintai dosa, mencintai dunia dan dosa. Baik. Sehingga kan kita lihat orang tersebut seperti apa? Seperti menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Allahu Akbar, na'udzubillahi min dzalik. Dalilnya dalam surah Al-Jasiyah ada, dalam surah apa lagi? Al-Qasas pun ada. Kita dengar sama-sama ayat Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allahu Akbar. Allah kata dalam Al-Quran apa dia? Adakah kamu tidak melihat bagaimana satu orang hamba itu dia menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Nafsu ini sebagai Tuhan. Kerana apa? Syaitan telah berjaya menyuntik hatinya dengan kecintaan terhadap dunia, cinta terhadap dosa. Bahkan dosa itu jalan untuk dia mencari keuntungan pula. Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Orang kata salah benda tu. Saya rasa benda tu biasa, tak ada apa. Kita janganlah kolot sangat. Astaghfirullahalazim. Kita boleh kata macam tu. Jangan jadikan dosa, satu-satu perkara yang berkaitan dengan dosa, jadi modal untuk kita dapatkan keuntungan yang sedikit di atas muka bumi ini. Itu tanda seseorang telah dikuasai oleh syaitan, disuntikkan syaitan terhadap cinta terhadap dosa dan dunia, sehingga kan nafsu menjadi Tuhan kepadanya. Na'udzubillahi min zalik. Benda ni yang kita perlu ambil perhatian. Bagaimana nak menyedarkan daripada kelalaian tersebut? Kembalilah pada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada syariat. Tuntut ilmu balik. Rujuk dulu para ulama, rujuk dulu orang-orang yang faham agama, supaya kita tak lakukan kesilapan tersebut. Itu tanda sehingga kan nafsu menjadi Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Zikrullah merupakan pembersih hati. Sebab itu mengapa seseorang itu dia dah tak rasa dah sensitif terhadap perkara tersebut? Sebab apa? Hatinya ada bermasalah. Jadi untuk membersihkan hatinya yang telah kotor,
yang menganggap dosa itu perkara biasa, maka apa yang perlu dia lakukan? Dia perlu zikrullah. Kembali pada jalan yang pertama, zikrullah. Kerana apa? Zikrullah membersihkan hati. Dalam kitab Mishkat, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu ada pembersihnya. Dan pembersih bagi hati ialah zikrullah. Kita nak cari apa? Nak bersihkan hati kita. Nabi kata, para ulama kata, zikrullah lah. Dan kalimah zikrullah yang terbaik adalah la ilaha illallah. Kita nak cari apa? Cari kelorok? Tak jadi. Kita nak cari sabun apa? Nak bersihkan hati? Tak jadi, tak boleh. Sebab itu, sebelum Nabi SAW naik ke langit, sebelum Isra' Mi'raj, Nabi dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Soalan kita, Nabi tak bersih lagi ke hati waktu tu? Sebelum Nabi nak di Isra' Mi'raj kan, soalan kita, hati Nabi waktu tu tak bersih ke? Tak, sebenarnya Allah nak ajar kita. Sebelum kita nak dapat dekat dengan Allah, kita nak bersih, kita nak menerima syariat-syariat Allah, nak melakukan syariat yang Allah turunkan ke atas kita ni dengan cara yang baik, dengan cara yang sempurna. Sebelum kita nak menunaikan solat, bersihkan hati. Soalan kita, solat tu bukan membersihkan hati ke? Tak, Nabi nak ajar, sebelum kita solat, bersihkan hati juga. Nabi nak pergi naik ke langit, nak bertemu dengan Allah. Adakah Nabi kotor hati Nabi ketika di dunia? Tak. Nabi nak gambarkan betapa pentingnya membersihkan hati ni setiap masa. Dan perkara yang terbaik untuk dijadikan amalan untuk membersihkan hati adalah memperbanyakkan zikrullah. Dan zikrullah yang terbaik adalah kalimah la ilaha illallah. Dan kalimah, kenapa kalimah la ilaha illallah? Dan kalimah ini juga digunakan untuk mengajar kepada bayi yang baru lahir. Salah satu para ulama kata apa? Di dalam pendidikan anak-anak, tarbiyatul aulad, dalam mendidik anak-anak ni, daripada dia lahir sampailah sebelum umur dia 2 tahun, kalimah yang pertama yang perlu kita ajarkan adalah la ilaha illallah. Ada satu hadis yang menyebutkan, kan, ada hadis yang menyebutkan, walaupun hadis ini dhaif, kita boleh amalkan. Siapa yang mengajarkan kepada anaknya, man rabba, siapa yang mengajarkan anaknya sehinggalah anak dia boleh menyebut kalimah la ilaha illallah, lam yusibha, tidak akan dihisap di akhirat kelak. Walaupun hadis ni dhaif, tapi nak bagi tahu, ada setengah cendekiawan ataupun para ulama yang meletakkan hadis ini satu amalan yang sangat bagus kita gunakan untuk ajar pada anak-anak. Salah satu amalan yang kita ajarkan kepada anak-anak adalah kalimah la ilaha illallah. Dan kalimah ini kalau kita perhatikan juga, kalimah ini juga kita ajarkan kepada orang yang sedang nazak. Nampak? Baru lahir kita ajarkan kalimah ini, esok saat lagi kita nak mati, kita pesan pada anak. Kelebihan dia apa tuan-puan? Bila kita ajar anak, kita pesan pada anak. Esok kalau ayah mati, ajarkan kalimah ini pada ayah. Sebab Nabi kata, man qala la ilaha illallah fi akhiril kalam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis ni sahih. Siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah sebelum dia mati, ketika dia nazak, masuk syurga. Masya Allah, hebat kalimah ini. Sebab tu kalimah ini perlu dilazimi, bersungguh-sungguh untuk mengucapkannya. Okey. Takkan ucap dia. Ya, ucap. Nabi kata ucap. Perbanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah di mana pun kita berada. Sebab kalimah ini dia tak diletakkan khusus di mana-mana. Okey. Dia hanya boleh dibaca lepas solat. Baca di luar solat bid'ah. Tak ada. Sebab kalimah ni di mana-mana kita boleh baca. Sambil kita drive boleh baca. Tak dikira bid'ah. Sebab zikrullah ni di mana-mana. Sama ada kita berdiri, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sama ada dia berdiri baring ataupun berada dalam tidur, tidur dah tak bunyi dah lah. Maksudnya kata dalam keadaan mengiring nak tidur pun dia boleh. Sebab apa tuan-puan?
Dan kalimah ini adalah kalimah paling mudah untuk kita sebut, yang tak memerlukan kepada anggota yang lain untuk menggerakkan kalimah ini. Hanya lidah sahaja. Bahkan gigi pun tak digunakan ketika menyebut kalimah la ilaha illallah. Cuba kita sebut la ilaha illallah. Sebab tu kalimah ini sangat mudah untuk kita ajarkan kepada budak yang baru lahir ataupun budak yang mula nak membesar. Budak baru lahir menangis je lah tahu. Anak-anak, budak-budak yang baru nak membesar, ajarkan kalimah ni. Okey. Kita jumpa mana-mana anak jiran ke, anak-anak kawan kita, kan? Kita tepuk sikit dia. Adik ikut abang, ikut pakcik, ikut makcik. Cuba sebut la ilaha illallah. Memang senang nak diucapkan. Bahkan orang yang nak mati, bertarung dengan sakaratul maut, bisikkan pada telinga dia. Pesan pada anak, dulu ayah yang ajar kamu kalimah la ilaha illallah. Ayah nak pesan pada kamu, esok kalau ayah nak mati, kamu datang, ajarkan pula pada ayah. Nampak? Kalimah ini berlegar dalam hidup kita. Perlu dilegar-legarkan. Di mana-mana pun kita boleh lakukan. Okey? Sebab itu tuan-puan dirahmati Allah, kalimah ini telah membinasakan syaitan. Syaitan berusaha untuk rosakkan kita, membinasakan kita. Tetapi ketika seseorang itu dia melazimi kalimah la ilaha illallah, kalimah itu akan menjentik dan menggerakkan dirinya untuk meninggalkan dosa, bahkan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala.